Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 24 Ogos 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Ghafir ayat 51 hingga 55 oleh Ustaz Muhammad Nur Amin bin Januri, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita. Program Wakaf at Tani sempena Bulan Wakaf Johor bertempat di Pasar Tani Kekal, Jalan Datin Halimah. Seterusnya berita, program street dakwah yang diadakan selama 2 hari 1 malam di Kampung Parit Perpat Darat, daerah Batu Pahat. Diikuti berita, program Nazofah Wakaf Perdana yang melibatkan 10 daerah di negeri Johor. Rangkuman berita diakhiri dengan program Anakku Sayang sempena Bulan Wakaf Johor di Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati, iaitu Forum Mencari Saham Akhirat dengan Berwakaf bersama Syekh Haji Nasri bin Rahman, Kadi Daerah Batu Pahat, dan Ustaz Noor Ashraf bin Hashim, Penolong Pengarah Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi, muslimin dan muslimat, antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang ditayangkan. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Suratul Ghafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wa laqad atayna Musal huda وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Siti Hajar Rahmat. Khamis 24 Ogos 2023. Terus ke rangkuman berita. Alhamdulillah, sempena Bulan Wakaf Johor, pada minggu ini program diteruskan lagi dengan pengisian program dinamakan Wakaf at Tani. Program ini telah diadakan pada Jumaat lalu bertempat di Pasar Tani Kekal, Jalan Datin Halimah. Di sana kami buka kaunter saham wakaf Johor dengan promosi khas di mana kami berikan telur dan ikan segar secara percuma kepada pengunjung yang menyertai saham wakaf Johor.
Di samping kami turut mengedarkan flyer zakat, Baitulmal dan wakaf, Fama Negeri Johor turut mengadakan jualan agromadani. Turut dimajliskan simbolik penyerahan potongan gaji warga kerja Fama Negeri Johor yang telah diserahkan oleh Puan Nurul Ashikin binti Kasim, Pengarah Fama Negeri Johor, kepada Tuan Haji Anwar bin Sarimin, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor. Program Wakaf Tani ini diakhir dengan aktiviti menampal poster saham Wakaf Johor di meja-meja makan. Alhamdulillah, sebanyak RM4,420 dengan seramai 1,108 orang pembayar berjaya diperolehi hasil daripada kutipan saham Wakaf Johor sepanjang program ini berlangsung. Hari berikutnya, kami telah menganjurkan program Street Dakwah. Program yang diadakan selama 2 hari 1 malam itu telah diadakan di Kampung Parit Perpat Darat, daerah Batu Pahat. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun untuk bersama-sama dengan masyarakat setempat. Program hari pertama dimulakan dengan selepas solat fardu maghrib dengan aktiviti forum bertajuk Mencari Saham Akhirat dengan berwakaf bertempat di Masjid Al-Akhbar Kampung Parit Perpat Darat. Syekh Tuan Haji Nasri bin Abdul Rahman, Kadi Daerah Batu Pahat, turut bersama-sama sebagai panel jemputan forum tersebut. Ustaz Nur Ashraf bin Hashim, Penolong Pengarah Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai panel kedua, dan Ustaz Muhammad Siddiq bin Main Kuti, Amin Baitulmal Daerah Batu Pahat selaku moderator. Turut diadakan majlis penyampaian fidyah kepada asnaf-asnaf sekitar Kampung Parit Perpat Darat. Pada hari kedua, kami telah mengadakan tahlil pewakaf pada waktu pagi dengan tujuan supaya semua pewakaf-pewakaf ini diberi kesihatan, keselamatan dan keberkatan sepanjang hayatnya. Program diteruskan lagi dengan pelepasan konvoi bermotor. Antara aktivitinya adalah ziarah ke rumah pewakaf untuk menerima saham Wakaf Johor. Di samping aktiviti door-to-door menyebarluaskan edaran risalah, zakat, Baitulmal dan wakaf. Setiap rumah yang kami singgah, kami bawakan bersama bubur lambuk untuk edaran. Selain itu, turut diadakan serentak adalah taklimat saham Wakaf Johor dan taklimat agensi anti dadah kebangsaan di Sekolah Kebangsaan Seri Perpat. Turut diadakan serentak adalah program Nazofah Wakaf gotong royong membersihkan tapak perkuburan Islam Kampung Parit Perpat Darat. Seterusnya, kami ke Sekolah Kebangsaan Seri Perpat bagi menyantuni pelajar-pelajar sekolah untuk menjamu mereka dengan set makanan segera KFC dalam program Anakku Sayang. Pelbagai aktiviti turut diaturkan, antaranya disediakan kaunter zakat Baitulmal dan wakaf, kaunter agensi anti dadah kebangsaan AADK, kaunter tabung haji, klinik bergerak Wakaf An-Nur dan aktiviti memanah untuk orang awam. Majlis penutup telah disempurnakan perasmiannya oleh Ustaz Muhammad Nur Ashraf Hashim, Penolong Pengarah Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor. Turut hadir Muhammad Aizil bin Muhammad, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Batu Pahat, Puan Nur Azimah binti Maksum, Penolong Pentadbir Tanah Rengit, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Perpat, Guru Besar Sekolah Agama Seri Perpat, Ketua Kampung dan pengerusi masjid. Sebagai simbolik, turut dimajliskan Majlis Hujjah Wakaf, Majlis Penyerahan Agihan Manfaat Wakaf dan simbolik potongan gaji warga kerja Sekolah Kebangsaan Seri Perpat serta Majlis Penyampaian Bantuan Perubatan dan Sidya. Alhamdulillah, sebanyak RM13,600 dengan penyertaan seramai 96 orang pembayar telah berjaya diperolehi sepanjang program Street Dakwah ini berlangsung. Street Dakwah Wakaf. Saham Wakaf Johor. Saham akhirat anda. Sempena bulan Wakaf Johor ini juga, kami telah menganjurkan program Nazofah Wakaf Perdana. Nazofah Wakaf Perdana ini merupakan program aktiviti gotong royong membersihkan semua premis termasuk tapak perkuburan Islam di Tanah Wakaf dengan penglibatan dan kerjasama dari pelbagai pihak individu, juga agensi-agensi, jabatan lain serta penduduk setempat secara bergotong royong.
pada kali ini, program Nazafah Wakaf dilaksanakan secara perdana yang mana semua daerah telah menganjurkan aktiviti ini secara serentak di kawasan-kawasan yang terlibat. Tahniah kepada semua yang terlibat dalam usaha menjayakan program Nazafah Wakaf perdana ini. Antara lokasi yang terlibat di daerah adalah di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Perigi Aceh, daerah Johor Bahru, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Baru Bakri, Batu Enam, daerah Muar, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Parit Perpat Darat, daerah Batu Pahat, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Lubuk Batu, daerah Segamat, Surau Ar-Rahman, Taman Intan, daerah Keluang, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sedeli Besar, daerah Kota Tinggi, Tanah Perkuburan Islam, Kampung Coko Serkat, daerah Pontian, Tanah Perkuburan Islam, Tanjung Resang Penyabung, daerah Mersing, Tanah Perkuburan Islam Uluco, daerah Kulai dan Tanah Perkuburan Islam Kampung Bukit Kangkar, daerah Tangkak. Dalam pada itu, sempena Bulan Wakaf Johor ini juga, kami turut telah meraihkan pelajar pendidikan khas integrasi PPKI di Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort, Pasir Gudang dalam program Anakku Sayang. Kami bawakan set makanan segera McDonald untuk dijamu kepada pelajar-pelajar sekolah tersebut. Kami turut menyampaikan sumbangan agihan manfaat wakaf berupa alat bantuan mengajar berjumlah RM5,000 kepada sekolah. Sumbangan telah disampaikan oleh Ahli Majlis Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Mat Buranuddin Haji Tiba. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAIS TV. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga sahabat saya Ustaz Siddiq bin Maidin Kotian bin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor daerah Batu Pahat. Yang saya hormati juga Syekh Tuan Haji Muhammad Nasri bin Rahman, Qadi daerah Batu Pahat, dan juga merupakan rakan dari panel saya pada hari ini. Yang saya hormati Tuan Haji Gos Putu bin Haji Kadani, Ketua Kampung Perpat Darat. Yang saya hormati Tuan Haji Muhammad Jamal bin Abu Bakar, Pengurusi Masjid Al-Ahbar Kampung Parit Perpat. Yang saya hormati Puan Hairul Nisa binti Jodi, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Parit Seri Perpat. Ustazah Haja Zahra binti Haji Nasir, Guru Besar Sekolah Agama Seri Perpat. Barisan-barisan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ahbar Kampung Perpat, JPKK Kampung Perpat Darat, guru-guru sekolah kebangsaan dan sekolah agama, barisan masjid Majlis Agama Islam Johor, ibu pejabat dan juga di daerah yang terlibat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, anak-anak, alhamdulillah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Ilahi kerana dengan takdirnya dan inayahnya, alhamdulillah sama-sama kita dapat hadir pada hari ini untuk mendengar forum wakaf saham akhirat anda. Sebelum saya menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Ustaz Siddiq itu tadi, alhamdulillah sekarang ni kita berada di bulan wakaf, iaitu bulan yang mana kita terjemahkan sepanjang 2 bulan ini untuk kita pelbagaikan lagi aktiviti menarik-menarik berkaitan tentang bulan wakaf ni. Dan dalam masa yang sama juga, alhamdulillah ini pun kita ada melancarkan jawatan agama bulan dakwah, Ustaz. Bulan dakwah, alhamdulillah, kolaborasi yang boleh saya lihat, kolaborasi di antara bulan wakaf dan juga
bulan dakwah. Alhamdulillah pada hari ini pun program kita pun sepenuhnya seri dakwah sepanjang 2 hari ini, hari ini dan esok. InsyaAllah semoga program kita hari ini ni ada dia punya manfaat dia, ada dia punya barakah dia, ada dia punya apa kata berkat daripada kampung Perpat itu sendiri, kampung Perpat Darat. Jadi tuan-tuan, tuan haji, tuan haji, berkenaan tentang wakaf, kejap dah cakap mak. Berkenaan tentang wakaf, apakah itu yang dikatakan dengan wakaf? Apakah yang dikatakan dengan wakaf? Biasanya wakaf ni kadang kita ada banyak makna. Ada kata wakaf ni adalah wakaf nama tempat. Ada kata wakaf ni nama tempat dekat mana? Tu kat Kelantan sana tu. Apa nama dia? Wakaf Cik A. Ada yang kata wakaf ni masa saya belajar Al-Quran pun ada wakaf Ustaz. Itu tempat berhenti-berhenti tu. Itu wakaf juga. Dan ada juga yang kata wakaf Ustaz. Masa saya pergi Pulau Pinang, saya lalu Lebuh Raya, singgah Arai Kro, nampak wakaf juga Ustaz. Apa tu? Gazebo, tempat rehat. Itu pun wakaf juga nama dia. Tetapi pada hari ini wakaf apa yang kita nak ceritakan? Adakah wakaf tempat yang tadi, wakaf gazebo tu tadi, ataupun wakaf tempat berhentinya kalau kita baca ayat Al-Quran tu tadi? Kalau kita lihat dari segi makna dahulu wakaf, kalau kita hendak melihat sesuatu perkara itu dari segi sudut apa isu, kita perlulah mengetahui apa makna asal itu sendiri. Dan kalau kita lihat wakaf, wakaf ni dari segi bahasa dia ada banyak makna. Wakaf ni ada makna al-habsu, iaitu tahan. Dan wakaf ni juga boleh dikatakan makna dari segi bahasa al-man'u, dilarang. Jadi ada banyak pelbagai makna wakaf ni. Dilarang, ditegak, beku. Itu wakaf dari segi bahasa. Dan kalau kita melihat hadis, kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ketika mana Sayyidina Umar ni mewakafkan ataupun ingin mewakafkan tanah Khaybar, yang mana pada waktu itu Sayyidina Umar berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkatakan, apa yang aku nak buat dengan padang Khaybar ni, tanah Khaybar ni, apa yang aku buat? Apa Nabi kata? Nabi kata kepada Sayyidina Umar, habatta aslaha. Maksudnya di sini, tahanlah ain itu, tahanlah harta itu, tahanlah pokoknya itu. Itulah yang dikatakan dengan wakaf dari segi bahasa. Tahan daripada apa? Tahan daripada la yuba'u, la yuhabu, la yurasu. Maksudnya la yuba'u, tahanlah harta itu daripada dijual beli. Tidak boleh dijual beli. La yuba'u wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tidak boleh diwariskan. Itu. Dan dari segi istilahnya ataupun dari segi syaraknya, wakaf ini adalah seseorang yang memberikan hartanya. Seseorang itu siapa? Seseorang itu adalah pewakaf. Dalam bahasa lain panggil wakif. Seseorang yang menyerahkan harta hak miliknya, iaitu harta yang mana tiada susuk nilai, dan kemudian diberikan kepada penerima manfaat berkenaan. Siapa dia? Mauquf alaih. Diberikan kepada orang yang menerima manfaat itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harta berkenaan tidak boleh dijual beli, tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dihibahkan. Itulah pokok pangkal apa yang dikatakan dengan wakaf. Itu dari segi sudut. Dan kalau kita melihat tuan-tuan haji, tuan-tuan hajar, wakaf ini
adalah salah satu ibadah yang mana antara salah satu daripada 3 amalan. Salah satu daripada 3 amalan, walaupun kita dah berada di alam barzakh sekalipun, pahalanya tetap sampai pada kita. Kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila matinya anak Adam ini, maka terputuslah semua amalan, terputus hubungan kita dengan dunia, kecuali 3 perkara. Apakah itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa daripada anak-anak yang soleh. Jadi ketiga-tiga amalan ini, salah satunya adalah sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Para ulama mendefinisikan bahawa sedekah jariah ini apa itu adalah wakaf, kerana wakaf ini adalah harta yang berterusan. Hartanya akan dimanfaatkan oleh orang awam, orang ramai. Contoh saya beri, contoh pengurusi masjid, Tuan Haji Jamal, contoh mewakafkan tanah, mewakafkan tanah. Kalau ada, alhamdulillah Tuan Haji mewakafkan tanah. Jadi Tuan Haji adalah pewakaf, pewakaf. Dan kemudian tanah itu adalah mawquf, harta yang diwakafkan. Bagi tujuan apa? Mungkin puja wakafnya adalah masjid, contoh. Contoh. Puja wakaf tanah itu adalah masjid. Dan kemudian tanah berkenaan telah dibina masjid, mungkin dengan dana daripada kutipan derma, daripada orang awam, dan mungkin ada peruntukan-peruntukan daripada kerajaan. Terbinalah sebuah masjid. Dan bila terbina sebuah masjid itu, maka masjid itu akan digunakan oleh orang-orang awam ataupun karya-karya yang berada di situ. Mereka menggunakan masjid itu. Dan mereka-mereka ini adalah siapa? Mauquf alaih. Mereka lah yang menerima manfaat. Mereka solat di masjid, mereka baca Yasin beramai-ramai di masjid, mereka membuat program-program Islami di masjid. Jadi setiap kali jemaah yang hadir ke masjid berkenaan, pewakaf itu tadi, pewakaf tanah Tuan Haji Jamal akan mendapat manfaat, akan mendapat pahala. Dan bila mana masjid itu masih lagi dipakai, saya difahamkan masjid Kampung Perpak ni hampir 53 tahun Tuan Haji. 53 tahun, Masya Allah. 53 tahun. Bayangkan jikalah tanah yang Tuan Haji wakafkan tadi, contoh, digunakan selama 53 tahun dan bahkan mungkin lebih, manfaat itu, harta itu Tuan Haji masih lagi dapat menggunakan, masih lagi dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan haji, kena pula masuk bulan Ramadan. Masya Allah, cerita pasal bulan Ramadan ni berkat banyak, berkat banyak. Jadi walaupun masuk bulan Ramadan dan harta wakaf itu masih lagi digunakan, dalam keadaan wakaf itu tidak sedang, mereka pun dapat manfaat pahala wakaf dan ditambahkan lagi dengan ganjaran bulan Ramadan punya berkat berkali ganda. Itu masa bulan Ramadan. Kena pula masa bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, masjid ini mungkin digunakan oleh karya nak buat tahajud, qiyamul lail, datang ke masjid, datang. Pewakafnya wakafkan tanah tu tadi Tuan Haji Jamal contoh. Walaupun dalam keadaan sedar tak sedar, Tuan Haji pun akan mendapat pahala ganjaran sama macam Allah janjikan pahala orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Itulah kehebatannya ibadah wakaf ini. Tuan Haji pun ajar. InsyaAllah InsyaAllah jika kita diberi kesempatan, sama-samalah kita meningkatkan martabat ibadah wakaf tersebut. Jadi tuan-tuan haji Puan Hajar, selesai cerita tentang wakaf. Ustaz, wakaf ni nak ada tanah, nak ada harta-harta yang kekal ni lah. Saya tak ada tanah. Mungkin orang-orang dalam nama tanah banyak, tapi Tuan Haji macam kita ni
tanah 2 kampung aja kat belakang rumah untuk tanah kat wasfu je ada, itu je ada. Kan? Jadi macam mana kalau kita sekarang ni dalam perkembangan semasa, perkembangan semasa ni, macam mana kalau kita pun nak terlibat juga dengan ibadah wakaf ini? Jadi tuan-tuan haji dan pengajar, saya boleh kongsikan sedikit yang mana fatwa pensyariatan wakaf tunai. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 di Kuala Terengganu telah memutuskan bahawa wakaf dalam bentuk wang tunai adalah dibolehkan dalam Islam. Alhamdulillah, dengan fatwa kebangsaan yang telah dikeluarkan pada tahun 2007, kesemua Majlis Agama Islam negeri-negeri mengambil menggunakan pakai fatwa ini dan diterapkan di negeri, termasuklah di negeri Johor. Oleh kerana itu, kita di Majlis Agama Islam Johor ingin mempermudahkan untuk orang ramai sama-sama terlibat untuk berwakaf, sama-sama terlibat untuk mendapatkan ganjaran yang kadang-kadang kita tak jangka, kan? Kita tak jangka, kita tak jangka rupa-rupanya banyak manfaatnya aku dapat ni, kita tak perasan. Macam saya katakan tadi, kita berwakaf, kemudian harta wakaf tu masih lagi diguna pakai sehingga sekarang, bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal sehinggalah seterusnya, masuk bulan Ramadan masih lagi diguna pakai. Berkatnya itu berkali ganda. Masuk pula malam Lailatul Qadar, lagi berganda-ganda berkatnya, masih lagi diguna pakai dalam keadaan kita tak perasan. Subhanallah, itulah hebat di ibadah wakaf. Dan ibadah wakaf ini jugalah antara 3 amalan yang diberi keistimewaan. Walaupun kita dah tiada, kita berada di alam yang lain, di alam barzakh, tapi selagi mana harta itu dipakai, insya-Allah pahala itu tetap sampai kepada kita, insya-Allah. Jadi berkenaan tentang wakaf tunai tadi, kita tak ada tanah, kita tak ada aset-aset yang besar. Jadi macam mana kita nak berwakaf? Alhamdulillah, Majlis Agama Islam di Johor telah mengambil kaedah, mengambil cara untuk orang ramai boleh berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam di Johor melalui konsep wakaf tunai saham wakaf Johor. Itulah yang kita namakan saham wakaf Johor. Sebab apa? Itu adalah saham kita. Biasanya kalau saham dunia ni, kita masuklah mana-mana bursa saham Kuala Lumpur, di tingkat mana, dalam keadaan tak sedar, untung rugi. Tetapi saham wakaf Johor ini, subhanallah, tak pernah ada rugi, tuan-tuan haji, tuan-tuan haji, akan sentiasa meningkat, bahkan akan berlipat ganda mengikut bulan-bulan keistimewaan masing-masing itu sendiri. InsyaAllah tuan-tuan haji, semoga round pertama dulu, insyaAllah sekurang-kurangnya kita dah mengenal apakah itu yang dikatakan wakaf, dan insyaAllah wakaf ini kita sama-sama terapkan dan sama-sama kita melaksanakan. Walaupun tidak dapat kita melaksanakan, tanah tak ada semua, tetapi dengan wang tunai pun manfaatnya sama jugalah siapa yang mewakafkan tanah itu tadi. Jadi saya secukup sekadar ini untuk dosen utama saya kembalikan kepada moderator kita pada malam ini. Baik, terima kasih daripada Ustaz Ashraf. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita dah maklum bahawa sebenarnya kalau nak berwakaf ini tak semestinya kita ada tanah, kereta dan sebagainya. Sebab wakaf telah boleh dengan wang tunai. Dengan wang tunai serendah RM10 sahaja. Ikut kemampuan kita masing-masing, tuan-tuan. Kalau kita ada RM10, wakaflah RM10. Kalau kita nak wakaf lebih, terpulang pada masing-masing. Kadang-kadang kita rasa RM10 ni kecil, kan? Tetapi ianya besar di sisi Allah. Ikut kemampuan kita. Jadi dengan duit wakaf ni lah nanti kita gunakan untuk beli tanah wakaf di tempat yang tidak ada tanah, untuk membeli mesin dialisis, untuk membantu orang Islam cuci darah yang kena sakit dialisis dan sebagainya. Selagi mana orang gunakan harta wakaf kita ni, kita ada pahala walaupun kita telah tiada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya terus kepada ahli panel kita yang kedua, Tuan Kadi kita. Kalau kita lihat Tuan Kadi, sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhu, antaranya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu
dikenali sebagai ikon wakaf, yang mana walaupun Sayyidina Osman telah meninggal hampir 1400 tahun dahulu, tetapi harta wakafnya itu sehingga hari ini masih mengalir. Mungkin Tuan Kadi boleh kongsikan kepada kita semua kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ini mereka berlumba-lumba untuk berwakaf. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih moderator forum kita pada malam ini, Ustaz Siddiq selaku Amin Baitul Mal Daerah Batu Puhan, sahabat panel saya Ustaz Ashraf, tolong pengarah wakaf Negeri Johor, juga kepada pengurusi dan juga jawatan takbir masjid, juga kepada ketua kampung dan jawatan kuasa TPKK dan pegawai-pegawai masjid, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tahniah sebab hari ini ramai datang. Nah, kampungnya dah ada ke dalam tapi orang juga ramai rupanya. Sebab tu moderator terkejut. Nampak dulang macam dah berangkat ke belakang. Cukup ke tidak? InsyaAllah. InsyaAllah. Kemudian hebatnya orang sini, dia tahan sejuk. Betul? Boleh tak dengan izin ni dikecilkan sikit pun? Masa masing-masing pun nampak peluk tubuh juga. Memang sejuk betul. Kuat betul ni. Sejuk tak? Sejuk kan? Rupanya masing-masing segan nak cakap. Ketemu saya pun segan cakap. Jadi bila dah kecilkan sikit sejuk ni, panjang sikit lah kita punya forum gitu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, seminit lagi aja kita punya isyak. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak cerita pasal wakaf ni, pasal pengurusan harta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, cuba tuan-tuan fikir apa yang saya cakap ni. Pertama, Allah ciptakan kita sebaik-baik kejadian. Dia bagi kita mata, tangan, kepala, kaki, mudah untuk kita nak hidup kat dunia ni. Tak cukup dengan itu pula, dia bagi kita makan, minum, pakai, kenderaan, rumah, tanah. Dia bagi pula Rasulullah, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk bagi tahu nak makan macam mana, nak tidur macam mana, nak jual beli macam mana. Hukum hakam penuh dalam hidup kita. Bukan saja urusan ibadah, nak nguruskan harta pun ada hukum hakamnya. Ini kesempurnaan agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak cerita ni salah satu perkara yang kita kena ambil penting dalam kehidupan ialah dengan sifat suka memberi. Betul? Memberi. Sebab apa? Sebab kita ni hidupnya penuh dengan pemberian. Penuh dengan pemberian, tuan-tuan. Hari ini kalau Allah tak bagi mata, tuan-tuan tak jumpa kat mana masjid Al-Akbar. Al-Akbar ke Al-Akhbar? Mana yang betul? Akbar. Kalau Al-Akhbar ni dia macam surat khabar kan? Akhbar. Betul juga. Masjid yang membawa berita apa boleh juga. Kalau tuan-tuan Allah tak bagi, tak jaga tulang, urat, saraf kita, tuan-tuan tak boleh sujud, tak boleh rokok. Kalau Allah tak jaga lidah kita, gigi kita, tak boleh sebut kalimah Allah. Jadi semuanya penuh dengan pemberian Allah. Itu pun lepas doa, lepas sembahyang, minta lagi dengan Allah. Dia beri macam-macam pun minta lagi kan. Ini kelemahan kita.
dan tidak ada manusia yang paling hebat memberi. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajwadun nas. Nabi ni tak pernah sahabat minta dia tak bagi. Apa sahaja dia bagi. Nabi dapat rida ni daripada hadiah. Ialah Nabi kan kira Nabi orang mulia. Mana-mana pedagang datang dekat Mekah mesti dapat hadiah. Jubahnya, antaranya dah lidah. Ada sahabat tu rasa macam, cantik ya Rasulullah, kau nak ke? Ambil. Nabi tu lagi. Nabi pernah dapat kambing, punya banyaknya kambing ni, 2 lembah bukit penuh dengan kambing. Ada sahabat, kalau aku dapat ni kaya, nak ke? Ambil. Nabi bukan bagi seekor, bukan bagi 2 ekor, bukan bagi 10 ekor, bagi semua. Tuan-tuan bayangkanlah, ini Nabi boleh hari ni kalau agak-agak, cantik selipar imam, mana ambil kan? Boleh agak boleh bagi imam. Cantik kopiah baru balik Mekah, cantik je, berkenan pula kawan, ambil kan? Berani tak macam tu? Ini Rasulullah ni sifatnya beri. Antara yang hebat juga Rasulullah ni, ketika dia sampai di Madinah, kan dia naik unta, kemudian dia turun daripada unta tu, dia cakap dengan sahabat, tengok kat mana unta ni pergi. Nak tentukan kat mana nak buat masjid. Tiba-tiba unta tu berhenti dekat tanah tu lah. Tanah tu dah berdepan dengan rumah sahabat Al-Ayyub Al-Ansari. Dan tanah inilah kata Rasulullah, kita buat masjid. Tanah ni tanah milik Bani Najjar untuk 2 anak yatim kat situ. Jadi Nabi minta izin dengan 2 anak yatim ni, Nabi nak beli, nak dibuat masjid. Tapi anak yatim tak bagi. Dia kata, demi Allah, aku bagi je tanah ni, kata dia. Ada riwayat kata Nabi bayar 10 dinar, dia dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kalau ikut, ada setengah riwayat kata inilah tanah pertama yang diwakafkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Nabawi sampai hari ini. Sampai hari ini tuan-tuan. Kemudian waktu itu tak besar, 35 kali 35, tak besar. Tapi bila lepas perang Khaybar, orang Islam dah makin ramai, Nabi nak besarkan lagi masjid ni, 50 meter kali 50 meter. Besar tu. Jadi tanah tu macam mana pula? Ini Sayyidina Osman, dia wakafkan tanah-tanah ni untuk besarkan masjid sampai hari ini. Tuan-tuan bayangkanlah, sampai hari ini jariah tu mengalir kepada pewakaf. Termasuk juga Sayyidina Osman ni, dia ada satu ketika di Madinah kemarau panjang, semua telaga-telaga kering. Ada satu telaga ni orang Yahudi punya. Kemudian dia tak bagi orang Islam gunakan telaga itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang dapat tebus beli telaga ni, dibalas oleh Allah syurga baginya. Sayyidina Osman tahu beli. Dia beli dan dia sedekahkan ke penggunaan telaga ni sampai hari ni. Tuan-tuan bayangkanlah berapa ribu tahun. Dan di sekitar tanah yang ada telaga tu, ada lebih kurang beribu pokok-pokok kurma. Sekarang ni diuruskan oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi. Sebahagiannya disedekahkan kepada anak yatim, sebahagiannya disimpan atas nama Sayyidina Osman. Sampai hari ni tuan-tuan bayangkanlah, dia punya jariahnya mengalir. Belum lagi Sayyidina Umar, tadi pertama dah cerita juga, tanah di Khaybar juga dia dapat, pun diwakafkan juga. Belum lagi Abu Talha ada kebun yang luas dan dia sayang dengan kebun tu, pun dia wakafkan juga. Ada juga sahabat dia seorang, saya lupa nama dia, ketika hijrah juga dia wakafkan rumah dia. Jadi awal-awal zaman Rasulullah dengan sahabat ni, kebanyakannya wakafkan tanah, rumah, telaga untuk kepentingan
masyarakat Islam yang lain. Maknanya siapa yang dah wakafkan tanah, contoh dia wakafkan tanah buat masjid, dia ni dah tak ada kena-mengena dengan tanah tu. Ini kena ingat. Kadang-kadang dia wakafkan tanah, dia wakafkan sekali buatkan masjid, tapi dia ada cita-cita nak jadi pengurusi masjid. Tak boleh. Mana boleh. Ya tak? Tak boleh. Siapa-siapa yang dah wakafkan tanah dia, tanah tu jadi milik Allah. Kalau di negeri Johor ni, yang kendalikan adalah Majlis Agama Islam Negeri Johor. Yang pewakaf tadi dah tak ada kena-mengena dah. Dia dah tak boleh ambil, dia tak boleh kata ini dulu waktu aku, ni dulu. Tak boleh dah. Itu dah memang habis, terputus. Itu namanya wakaf. Terhenti. Terhenti manfaat kepada yang mewakafkan. Kemudian yang jadi hebatnya sahabat-sahabat kejar ni, nakkan ganjaran ni, bila turunnya ayat dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalu birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tidak sempurna, lan tanalu, lan tidak akan sempurna apa pun kebaikan yang tuan-tuan buat. Buatlah apa kebaikan pun tak sempurna, kata Allah, hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Bila dia infakkan sebahagian daripada hartanya yang dia sayang, yang sayang, yang disayangi lah. Ini yang mahal tuan-tuan. Ini yang sahabat-sahabat selepas dengar ayat ni berlomba-lomba wakafkan tanah pada waktu itu. Tapi sebut tadi mimma tuhibbun, yang disayangi. Kadang ada orang, saya tuan-tuan ingat musim banjir di Kelantan dulu ramai orang sedekahkan baju, satu troli, satu trailer bawa baju ke sana. Dan saya pun pergi juga setengah-tengah kampung tu, masuk di surau tu penuh dengan baju, berlonggok baju. Orang kampung tak ambil. Sebab apa? Kita bagi baju yang kita dah tak nak. Betul tak? Baju dah tak nak, orang dah tak muat ni, kan tak nak, bagi sedekah. Saya tak kata salah, tapi dari sudut mimma tuhibbun tu tak ada. Betul tak? Patutnya bila nak bagi tu dalam sampul lagi baju tu. Itu baru betul yang kita sayang. Tapi kalau tak mampu lah, dia elok boleh pakai, tak salah disedekahkan, boleh. Tapi dia punya afdalnya tu yang paling kita sayang. Kalau ada di kalangan tuan-tuan nanti besok bulan puasa, kan ada orang pergi dekat bazar tu kan, jual macam-macam tu. Bila tak habis kuih tu, mana dia hantar? Antaranya madrasah, rumah anak yatim, termasuk surau, dia hantar. Masalahnya apa? Masalahnya kuih yang dia hantar tu, kuih dah tak habis. Kalau karipak tu dah bercerai dah, karipak dengan isinya, kena cari isi kat luar tempat lain. Kadang isi pun tak ada, goyang-goyang angin je dalam. Kalau kuih kuih seri muka tu, hijau dengan putih tu, tinggal hijau je, putih dah tak ada, mana pergi tak tahu. Bukan salah. Sepatutnya bila sebelum pergi berniaga tu, betul, satu loyang tu bagi dekat masjid. Satu loyang tu yang panas-panas tu bagi dekat anak yatim. Itu mimma tuhibbun. Jadi kita nak bagi ni kena yang kita sayang. Jadi tuan-tuan kalau nak test bolehlah test, katakan ustaz ni sayang rendah ni, cuma minta dengan dia dia bagi ke tidak. Tapi rendah okey lagi, jangan minta handphone pula, nangis susah tu kan. Nak bagi tahu, kadang-kadang kita jadi sulit nak melepaskan dunia dalam hati kita. Sebab tu ada para sahabat, kadang-kadang dia nak pergi masjid, dia pakai baju. Perasan tak kalau tuan-tuan pakai nak pergi mana-mana, mesti pakai yang paling cantik sekali kan. Pakai kopiah ni, dia lama lah, tak suka, tak menarik, tukar baru. Ni baru cantik. Sebenarnya bagusnya pakai yang buruk tu. Hati ni. Nanti orang tanya pula, kau cantik kopiah ni. Naik sekejap, macam tinggi sikit. Itu kalau tanya orang sufi, dia macam tu. Betul tak? Dia bukan pakai yang dia tertarik, tak.
pakaian tak menarik tu dia pakai untuk hukum hati dia. Jadi berkaitan dengan wakaf ini ada lagi sebab-sebab lain selain daripada sebab yang tersayang tadi ni. Kalau tengok ganjaran Allah bagi dalam Quran ni, Allah sebut kan, paling kurang kita buat baik Allah bagi 10 dalam Quran. Paling banyak kita buat baik Allah bagi 700. Masalul lazina yunfiku amwaluhum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah, kama salihabbatin anbatat sab'a tanabilah. Kita tanam satu biji benih, perumpamaan Allah bagi dalam Quran, dia akan tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Setiap tangkai itu tumbuh 100 buah. Tuan-tuan bayangkan, sawit kita tu setangkai ni 100 biji dia, tangkai lagi 100. Mana gaya pokok tu nak tinggi? Tak tinggi jawab dia tu. Tu dah jadi pokok kelapa sawit matak namanya. Biasakah apa matak dia yang banyak tu kan? Allah bagi perumpamaan 700 kali ganda tuan-tuan akan dapat dia punya ganjaran. Ini yang sahabat berebut-rebut. Cuma kita je dah banyak kali dah dengar 700 kali ganda ni, haram tak berebut. Kita mikir tanah aja, aku tanah tak ada mana gaya bagi tanah ni, kerana aku tak ada tanah. Tadi Ustaz dah sebut, sekarang ni tak perlu ada tanah. Tuan-tuan bayangkan, tiang ni rupanya ada duit tuan-tuan, walaupun RM1, betul, dibelikan batu ke pasir, walaupun RM1, selagi ada tiang ni, selagi itulah nama tuan-tuan, ganjarannya mengalir. Yang namanya wakaf, dia tak macam orang sedekah. Kalau tuan-tuan jumpa makcik tu dengan anak dia 3 orang, kesian makcik ni, bagi RM20 makcik, beli sarapan pagi. Dia beli je sarapan pagi, dia makan habis sedekah tuan-tuan. Dia tak mengalir. Tak macam apa nama wakaf tadi tu. Jadi maknanya hadirin sekalian, marilah kita menyambut usaha yang dibuat oleh pihak Majlis Agama ni untuk cari apa saja perkara yang kita boleh jadi manusia yang suka memberi. Di sisi Allah ni namanya dipanggil sifat pemberi. Allah ni maha memberi, Wahab, maha memberi. Allah ni beri, antaranya apa hebatnya, dia tak minta dibalas. Ini pemberian Tuhan. Allah tak pernah beri pada kita diminta balasan, tak pernah. Contoh, orang tak semayang subuh 2 rakaat pagi, tapi bangun pagi Allah bagi sarapan pagi, roti canai 2 keping, banjir lagi, telur apa, sekarang ni ada apa nama, telur tengah tu, roti sarang burung macam-macam, 2 keping pula tu. Yang semayang subuh dengan kuliah ni tak makan lagi, yang tak semayang tu dah 2 keping makan. Allah bagi, kenapa? Sebab Allah bagi tak minta dibalas. Kalau kita dah ada semayang tak nak, kau nak makan pula kan, itu kita. Betul tak? Kita salam dengan orang ni, sallallahu ala Muhammad, salam. Ada seorang tu dah ramai sangat, dia lalu di tangan dia, haram tak tengok kita, sallallahu, dia lalu je kan. Apa rasa kita? Rasa kecil hati, sampai hati tak tengok orang. Nampak lemahnya pemberian kita, nakkan juga balasan. Nampak tuan-tuan, Allah tak, dia tak pernah minta dibalas. Nampak, Allah beri pula tak minta ditunggu. Apa nama, bukan, Allah beri tak tunggu minta. Betul tak? Hari ni siapa ada minta nyawa, ada minta nyawa tak dengan Allah? Malam tadi tidur, ya Allah, izin kepanjang kalau nyawa aku, besok aku nak dengar forum dekat masjid. Ada minta tak? Tak minta. Allah beri. Mana ada minta daripada masjid tadi? Ada minta sampai tak? Ya Allah, kau sampaikanlah firman Allah ni. Mana ada minta? Tahu tu dah sampai. Allah tak tunggu minta, tapi kita tunggu pengusi bagi tahu kita nak buat maulid tahun ni. Jadi siapa-siapa yang nak sedekah lembu ke kambing ke, tunggu minta baru bagi.
Nampak tuan-tuan, banyak kelebihan. Yang penting pada pusingan pertama ni, perkara berkaitan dengan berwakaf ini telah pun dilaksanakan oleh Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya secara yang luar biasa. Cuma bila kita kata sekarang ni fatwa dah keluar, dah boleh guna duit. Contoh aircon, saya tak pasti aircon daripada mana. Nak bagi supaya ada jariah orang kampung tabung aircon, tak kira lah sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan ke, lengkap pasang. Ni kapet ni macam dah buruk kapet ni nampak. Boleh mohon peruntukan, tak ada masalah. Tapi kalau nak jadikan asbab supaya orang kampung boleh ambil jariah, buat juga tabung kapet. Betul? Jadi masuk ni, masuk. Sebahagian peruntukan ada, sebahagian daripada orang kampung. Jadi sekurang-kurangnya selagi ada kapet, selagi itulah ada jariah orang kampung. Apa saja. Termasuklah PA system. Mic ni kalau kerja rosak aja kan, buatkan wakaf pun tak ada masalah. Tapi bila wakaf macam ni, tuan-tuan ambil duit orang kampung, dia tak boleh buka tabung ni merata sampai pergi ke negara Pahang ke Perak ke, tak boleh. Itu untuk orang kampung saja. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, nampak bila dah tak sejuk tu dia mudah faham, angguk pun ramai. Kita sambung pula raut yang kedua. Wallahu a'lam.